Bila cerita tentang Penang, aku tak tahu dari mana nak mula. Penang ni sebuah pulau tropik metropolitan yang terletak di bahagian utara tanah air. Memang berbeza dengan pulau-pulau tropikal yang aku pernah explore sebelum ni. Mungkin bagi sesetengah orang, Penang adalah syurganya makanan. Memang ini benchmark Penang dari dulu lagi. Tapi bagi aku, Penang punya daya tarikan yang istimewa. Dengan kepelbagaian aktiviti kulinernya, keanekaragaman nasi kandarnya, serta keutuhan bangunan warisan peninggalan kolonial yang masih megah berdiri sejajar peredaran masa. Aku sememangnya teruja dengan perjalanan kali ini. Teruja akan segala kejutan yang bakal dihidangkan sepanjang beberapa hari ke depan. Dimensi tentang kemajuan dan kemakmuran pulau ini memang tak dapat dinafikan. Toleransi masyarakat berbilang bangsa, sifat keterbukaan dalam hal-hal keagamaan tanpa pernah mengganggu-gugat komuniti masyarakat majmuk di sini. Dari kepesatan pembangunannya, ikonik kulinernya hingga keindahan alam semula jadinya, Penang ada segalanya. Untuk trip kali ni, aku stay di sebuah butik hotel yang berkonsepkan peranakan, iaitu Mantri Muse. Sebenarnya susah juga untuk aku buat pilihan nak stay dekat mana, sebab banyak butik hotel yang best-best dekat Penang ni. So bagi korang yang nak feel dan vibe yang lain daripada yang lain, aku memang suggest untuk stay dekat sini. Okey, akhirnya kami sampai dekat hotel kami di Mantri Muse di Georgetown. Okey, bilik tu cantik, so jom kita tengok apa yang ada. Apa yang menariknya, sentuhan peranakan klasik abad ke-20 masih tetap dikekalkan. Idea dan olahan bahagian interior desainnya simple tapi sangat eksklusif. Bangunan warisan Grade 2 ini dibina di sepanjang jalan semasa pemerintahan di era kolonial lagi. Sebenarnya banyak sejarah tentang bangunan yang diorang convert to hotel dan suite ni, yang mana lokasinya terletak di Jalan Mantri, salah satu jalan yang tertua yang dibina pada akhir abad ke-19 lagi. Bilik yang aku stay ni jenis terrace suite dan harganya berpatutan, bermula dari RM280, so depends pada type bilik yang korang pilih. Dan yang paling penting bagi aku, hotel ni betul-betul memberi keselesaan, especially untuk aku dan family. So dahulunya, bangunan hotel ni adalah tempat letak kereta berkuda. So di bawah sentuhan ownernya Mr. Ong, seluruh desain dan konsep telah diubah menjadi penginapan kontemporari. Lengkap dengan tingkap kayu asli, pintu klasik dan bumbung kuda yang berasal dari zaman penjajahan lagi. Beranda panjang yang menghubungkan bilik-bilik masih tetap kekal untuk memberikan rasa hidup mewah ketika zaman tersebut. Aku memang impress lah dengan seni bina setiap sudut serta ruang Mantri Muse ni. Macam mana cara diorang preserve tempat ni, memang harus diberi pujian. So kita pun dah check in, bilik pun dah tengok, barang-barang pun dah letak. So let's go, aku bawa korang explore tempat-tempat yang best yang ada dekat Georgetown ni. Salah satu cara yang mudah untuk korang explore bandar Georgetown ni adalah dengan berjalan kaki je sebenarnya. Alasannya, distance antara satu tempat ke satu tempat yang lain sangat convenient kalau korang berjalan compare dari naik kenderaan. So tak payahlah bersesak dan bersusah payah untuk cari parking. Sebab town Georgetown sekarang ni dah didesain untuk mesra berjalan kaki, especially untuk tourist. Korang nak hunting food pun tak susah sebenarnya. Aku memang dah lama nak try cendol dekat area Leboh Keng Kui ni. Salah satu bucket list aku lah bila aku nak ke Penang ni. Cuma kalau pergi time cuti sekolah, memang kena beratur panjang. Walaupun ramai tapi berbala lah bagi aku.
So tak jauh dari famous cendol ni, ada satu cafe dim sum yang korang wajib cuba. Dim Sum Valet. Diorang ni specialist Chinese Muslim food dan yang penting tu halal. Macam-macam jenis dim sum yang diorang offer dekat sini. Aku dengan wife sampai tak tahu nak pilih yang mana. Seriously, rambang mata dibuatnya. Sambil makan tu korang bolehlah layan view Komtar dekat belakang. Macam-macam menu yang korang boleh try. Tapi aku highly recommend korang order diorang punya cha kuih kak. Memang susah nak cari yang halal, tapi dekat Dim Sum Valet ni semua ditanggung halal. Aku siap tapau lagi lah. Macam yang aku beritahu sebelum ni, jalan kaki memang method yang paling perfect kalau nak explore Georgetown. Less than 10 minutes walking distance dari lebuh Keng Kui ni, aku dah sampai di area lebuh Armenian, salah satu tourist spot yang wajib explore kalau ke Penang. Lebuh Armenian ni happening sikit compare dari tempat lain. Turis dari luar pun boleh tahan ramai dekat sini. So selain dari kedai-kedai kopi, aiskrim dan dessert antara tarikan utama turis tertumpu dekat sini. Aku impress sebenarnya bila tengok bangunan-bangunan lama dibaik pulih dan dijadikan hub perniagaan. Sebab bagi aku, bangunan lama ni punya nilai estetika yang tinggi nilainya dan memang bertepatan dengan reward yang UNESCO bagi pada Penang sebagai bandar warisan dunia. Setiap aset dan bangunan peninggalan sejarah tetap dijaga rapi dan sistematik. Noah, where are you? I can see my face at you glass. At the camera. Kalau korang yang jenis suka ambil gambar dan video, area lebuh Armenia ni memang spot untuk korang buat konten. So alang-alang dah sampai sini, aku suggest untuk korang try signature classic dessert di Urban Artisan Cafe ni. Sebab dalam banyak-banyak aiskrim yang aku try sepanjang trip kali ni, aku rasa berry chocolate waffle dekat sini paling win dengan portion yang besar. Sampai aku share 3 beranak lah untuk habiskan aiskrim waffle ni. Sebab banyak sangat makan, sampai aku dah tak ingat ni aiskrim keberapa yang wife aku beli. Sekarang ni aku baru percaya bila orang cakap Penang ni syurganya makanan. Selain dari food hunting, tujuan aku ke Penang ni juga sebab nak tengok sendiri kehidupan perkampungan nelayan yang dah wujud sejak abad ke-19 lagi. Chiu Jetty, satu di antara beberapa jetty tradisional yang masih ada di bandar Georgetown ni. Chiu Jetty ni mempunyai sejarahnya tersendiri. Ia merupakan antara jetty terawal yang menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal pedagang sekitar awal tahun 1900 dan masih lagi didiami oleh waris generasi hingga ke saat ini. Apa yang menarik bagi aku, di sepanjang laluan jetty Chiu ni terdapat rumah dan kedai perhiasan yang menjual pelbagai souvenirs untuk turis. Cara diorang memperoleh pendapatan dengan kreativiti sendiri tu buatkan aku tak terkejut akan nilai sejarah dan cerita klasik tentang jetty ni akan terus berkekalan dan terpelihara. Mungkin akan menjadi ikonik untuk Bandaraya Georgetown sampai bila-bila. Ini pertama kali bagi aku untuk explore dan lihat sendiri perkampungan nelayan atas air yang dihuni oleh mereka yang berketurunan Tionghoa. Satu perbezaan dan keharmonian yang cukup indah di tanah air sendiri. Aku tak dapat explore detail tentang jetty Chiu ni atas faktor masa, tapi aku pasti akan kembali dengan beberapa siri dokumentasi bagi mengetahui sejarah dan cerita istimewa di sebalik jetty bersaudara ni.
So far aku rasa di Penang tak ada lagi tempat yang paling Instagramable selain di biru-biru ni. Ini antara hotspots kalau korang explore Penang. So hanya mengambil masa 40 minit je dari bandar Georgetown, korang boleh nikmati kopi sambil layan matahari terbenam yang paling indah di Laut Andaman. Sebenarnya, lama juga aku dengan family spend time kat sini. Sebab memang dah lama kita orang tak tengok pantai dan sunset since anak aku dah start masuk darjah 1. Nak cari cuti pun tak semudah macam sebelum-sebelum ni. So bila ada momen-momen macam ni, baru aku sedar yang setiap detik dan masa tu tak pernah menunggu kita. So hargailah masa dan momen dengan orang-orang yang kita sayang. Masa hari pertama aku sampai di Penang ni, aku dah beli vadi dengan samosa dekat satu stall area Lebuh Queen. Aku beli tak banyak pun masa tu, and berebut lah makan dengan wife aku. Dan aku tak sangka yang stall samosa ni sebenarnya memang famous. Kebetulan aku terjumpa. So the next day aku repeat balik dan sempatlah sembang dengan owner dia. Apa yang menariknya, tekstur vadi dia ni memang lembut. Aku tak pernah lagi makan vadi sesedap tu sebelum ni. Sama jugalah dengan samosa dia. Ada 3 jenis samosa yang korang boleh pilih. Ada ayam, daging dan yang paling favourite aku samosa kambing dia. Memang sur. Tak susah pun nak cari stall ni. Tinggal korang search je dekat Google Penang famous samosa, korang dah boleh jumpa dah location dia. Aku share tapau lah untuk aku. Dia pun kata sedap. So kira vadi dan samosa ni peneman kita orang lah dalam perjalanan untuk ke Kampung Agung, salah satu tarikan baru kalau korang explore Penang ni. Untuk korang yang belum tahu, Kampung Agung ni terletak di seberang perai dan memakan masa lebih kurang 1 jam drive dari Georgetown. Kampung Agung ni adalah agro theme park yang menawarkan keasikan berbeza dalam suasana kebun kelapa dan sawah padi. Taman tema yang berkonsepkan seni tradisional ini mengenengahkan konsep jelapang padi serta rumah kampung. Memang luas kawasan agro ni. Kita orang spend separuh hari jugalah nak explore semua benda dekat sini. Aku suka dengan konsep cowboy untuk mini zoo dekat sini. Walaupun mini zoo ni tak berapa besar, tapi korang bebas untuk berinteraksi dan berpeluang untuk bermesra dengan binatang kesukaan korang. Memang anak-anak excited lah bila ada peluang macam ni. Tapi aku terkejut juga bila first time aku tengok alpaka depan mata. Ada 3 ekor alpaka diorang bela dekat sini. Aku biasa tengok alpaka ni dekat TV je. Tak sangka pula ada dekat sini. So inilah chance aku untuk tengok sendiri haiwan Amerika Selatan ni depan mata. Memang comel lah alpaka ni. Untuk session feed the animal ni, korang boleh beli makanan terus dari kaunter dengan serendah RM5 sahaja. Wife aku lah yang terlebih excited sebenarnya. Selain daripada alpaka, ada juga beberapa spesies haiwan yang lain dekat situ. Antaranya kambing gurun, kuda, ostrich, ayam Belanda dan beberapa binatang ternakan yang lain. Seronok tengok gelagat binatang-binatang kat sini. Terhibur lah. Sebenarnya pelbagai kemudahan untuk pengunjung dekat sini. Aku memang tak larat lah nak jalan kaki. So aku sewa bagi je untuk buat pusing-pusing sekitar agro park ni. Kalau korang nak ronda-ronda guna basikal pun boleh. Memang diorang sediakan tu kat sini. Apa yang special dekat agro park ni, korang boleh stay ataupun menginap di rumah tradisional yang menawarkan pakej ala kampung berkonsepkan 60-an. Landscape sawah dan pokok kelapa pastinya memberikan percutian korang di sini penuh dengan ketenangan dan kehijauan mata memandang. Untuk korang yang suka buat konten atau ambil video, aku rasa Kampung Agung ni dah tempatnya. Selain tu,
Aku rasa kalau nak buat photoshoot untuk wedding ataupun pre-wedding pun memang sesuai. Banyak shot-shot dan angle yang menarik yang boleh dapat dengan melatar belakangkan pohon kelapa dan sawah padi. Sesuai dan unik apabila dipotretkan. Bagi aku baloi untuk bawa family ke sini. Hanya bermodalkan RM10 seorang, korang dapat satu pengalaman lain dari yang lain. Adalah sikit kelainan bila korang explore Penang ni. Angin datang kasih kabar, dia bilang sesusah nang. Ada di antara kita yang melakukan perjalanan untuk memanjakan mata dan hati sendiri. Ada juga seperti aku yang menghasilkan jurnal untuk memujakan mata dan hati sendiri, juga hati orang lain. Biarpun ianya sesuatu yang melelahkan serta memakan waktu yang sangat panjang, hal ini adalah dari sebuah bahagian yang tidak mampu aku hentikan sama sekali, biarpun punyai banyak keterbatasan. Sama seperti perjalanan aku di Penang ini. Bagi aku, ke mana juga destinasi dijejaki, dipertontonkan oleh banyak orang atau tidak, bukan suatu hal yang meremehkan. Setiap jurnal itu merupakan hal yang selalu menyenangkan buat aku, kerana alam ini terlalu indah untuk tidak diabadikan dan tanah negeri ini terlalu cantik untuk tidak diceritakan. Tanah ini tanah istimewa. My home, my Malaysia.